Assalamualaikum guys. Welcome back to Boss Han Empire. Hari ni guys, hari Khamis, malam Jumaat. So segmen aku hari ni adalah segmen seram. Okay guys. Sebelum aku nak cerita kat korang tentang cerita seram yang aku dapat ni. So siapa-siapa yang baru dekat sini, korang jangan lupa subscribe dan turn on notification tu. Yang korang nampak bell tu kan, korang turn on untuk korang akan dapat setiap video-video baru aku dan tak terlepas. So sekiranya korang suka video-video aku, korang bolehlah like and share dekat mana-mana media sosial guys. So hari ni aku nak bagi tahu korang cerita seram yang aku dapat ni adalah cerita benar. Cerita yang dikongsikan dekat aku melalui cerita depan, melalui WhatsApp, melalui DM. So diorang share dekat aku untuk macam, Boss Sam, boleh tak sharekan cerita seram saya, cerita seram aku ni dekat video kau, dekat konten kau. Aku rasa macam okay, not bad. So dalam banyak-banyak cerita ni yang aku dapat, aku pilih satu cerita ni. Cerita ni agak seram. Tapi sebelum tu, untuk korang yang takut ataupun korang bawa umur ataupun ada penyakit, sebarang penyakit, kalau boleh jangan tengok sorang-sorang. Tengok ramai-ramai tak apa. Supaya aku tak nak apa-apa berlaku dekat korang sekiranya ada yang terkejut ke apa benda ke. So kalau boleh aku tak nak. So hari ni cerita seram aku adalah, cerita ni dikongsikan dekat aku. Dia ni sebenarnya kawan aku guys. Nama dia adalah Wan Azmi Wan Majid. Dia seorang peguam. Okey, sebelum aku cerita ni, aku nak ceritakan dulu korang tentang diri dia. Dia ni seorang peguam di PWTC. Dia ni seorang yang moden. Dia berfikiran moden, selalu berfikiran macam everything is ada logik akal. So apa benda nak cerita dengan dia, kalau cerita pasal, dia percaya pasal jin apa semua, alam-alam gaib, dia percaya. Cuma bila cerita pasal hantu, dia more tu macam, ada hantu ke zaman-zaman moden sekarang ni? Adalah, jin tu adalah, tapi hantu ni nonsense lah. Macam tu. So nak jadikan cerita, satu hari kawan dia nama Yushak, ajak dia pergi ke kampung dia untuk macam lepak santai lah dekat rumah peninggalan moyang dia. So dia beritahu lah, Meh, jom ikut aku minggu depan. Dia tanya, pergi mana? Dia pun cakap, aku nak bawa kau pergi rumah peninggalan aku, kampung aku lah, moyang aku punya peninggalan rumah. So aku nak pergi sana lah, nak lepak sana weekend ni. So kau rasa macam mana? So Amir rasa macam weekend ni pun aku tak ada buat apa. Macam okey, so boleh. So tibalah waktu ke hari Minggu tu, mereka pun pergi perjalanan di antara Kuala Lumpur ke kampung diorang around dalam 2 jam lebih lah. Tak jauh pun. So korang fikirlah kat mana kampung dia. So aku tak nak cerita lah kampung dia kat mana, supaya aku tak nak korang takut pergi kat situ ke korang fikir balik ke apa. Tak payah. So korang fikirlah kat mana. So bila sampai dekat kampung tu, yang si Yushak ni pun call lah cousin dia. Cakap, hello, kau kat mana? Aku dah sampai ni kan. Aku nak kunci ni rumah atuk ni, mana kunci dia? So cousin dia tu datang bagi kunci. So waktu cousin dia bagi kunci tu, cousin ni ada pesan dekat dia. Yushak, kau tidur malam ni kat sini, kalau dia dengar apa-apa, kau buat tak tahu je lah. Biasalah rumah dah lama tinggal ni macam bunyi kadang-kadang. So Yushak ni macam okey macam tu. So si Wan Azmi ni pun dengar. Dia macam apa orang ni? Takut apa? Tak apalah, nonsense semua ni. Macam tu. So mereka pun masuk ke dalam rumah. Biasalah diorang lepak-lepak, borak-borak. So diorang dah lepak-lepak apa semua, diorang pun mandi apa semua, bersih-bersihkan diri. So diorang pun lepak dekat ruang tamu. So sewaktu tu dah lebih kurang dalam pukul 7 lah. So sebenarnya kalau korang nak tahu, ada gangguan-gangguan awal dah jadi dekat rumah tu. Contoh dia, sewaktu si Wan Azmi dengan si Yushak ni duduk dekat ruang tamu menunggu azan maghrib, sebab ada orang nak solat maghrib.
So diorang pun tunggu. Si Ustaz ni pun masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik lah, nak prepare sejadah apa semua, masuk dalam bilik. So sewaktu Ustaz masuk dalam bilik, si Wan Azmi ni duduk kat ruang tamu sambil belik-belik telefon, belik tengok WhatsApp, apa kerja-kerja apa semua sambil tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan pintu. Dia macam, siapa tu? Siapa tu? Sekejap. So dia pun berjalan ke pintu, dia buka. Kelakar. Dia tengok, siapa tu? Tak ada orang kat luar. Dia macam, aku rasa aku dengar bunyi orang ketuk pintu. Tapi, tak ada apalah. Dia pun tutup balik dan dia pergi ke ruang tamu balik. Dia duduk sambil ambil handphone dia. Dia pun belik-belik balik. Sekali lagi dia terdengar bunyi ketuk pintu, tapi kali ni lebih kuat. Macam tu. So dia kata, dia macam, Yusak, kau main pintu ke apa ni? So Yusak pun tak ada cakap apa-apa. Dia pun macam, betul lah bunyi pintu. Dia pun pergi sikit lagi. Jalan-jalan, dia buka pintu. Dia buka je pintu. Dia tengok. Sekali lagi, tak ada orang. So dia macam dah pelik. Betul ke aku ada dengar bunyi pintu? Ke hayalan aku ni? So dia macam, forget it lah. Dia tutup balik. So dia pun masuk dalam bilik. Dia cakap dengan Yusak, Yusak, kau ada main ketuk pintu ke? Si Yusak ni macam, apa kau ni? Aku tengah bentang sejadah ni sambil aku nak lepak-lepak kat sini apa semua, bersih-bersihkan rumah. Mana aku ada ketuk pintu? Kenapa? Kau tak ada dengar bunyi ketuk pintu tadi? Kau ni mengarut lah. Mana ada orang ketuk pintu? Dah cepat jadi imam. Mereka pun semayang apa semua. Selepas habis semayang, dah baca doa apa semua, dia cakap sekali lagi dekat Yusak, Yusak, betul ke kau tak ada dengar tadi orang ketuk pintu? Tak adalah, mana ada. Dan kau ni kata kemudian kau ni mana ada. Kau tak payahlah takut ke aku pula. Azmi ni pun dengan rasa macam percaya tak percaya, dia pun tak apalah. So mereka pun keluar dari bilik. Diorang pun pergi ke ruang tamu, lepak ke ruang tamu, sambil menikmati makanan yang diorang dah beli tu. Diorang makan untuk dinner. Lepas makan. So diorang pun dah lepak kat situ. Selepas tu diorang dah tunaikan solat isyak apa semua. Diorang lepak dekat ruang tamu sambil tengok TV. So TV yang diorang pakai ni adalah TV lama. TV lama yang jenis analog tu, yang korang nak kena cik siang Astro tak ada. So diorang pun macam buka-buka, diorang pun dapat siaran. Siaran pun macam bunyi bela-bela ni macam tu tau. So nak tak nak diorang macam tak apalah, tak ada benda. Sambil-sambil diorang tengok TV, sambil-sambil diorang borak. Diorang borak. So si Yusak ni pun tanyalah, kau tadi Kazan aku ada bagi tahu sebelum kita masuk ni, sekiranya kalau kau ada dengar apa-apa bunyi ataupun apa-apa bunyi lah, kau tak payahlah, kau buat tak tahu je lah. Kau tak payah tegur ke apa benda, kau buat tak tahu je. So Azmi kata, korang ni tak payahlah, tak ada apalah, aku tak percaya benda-benda ni. Dengan selamba je dia cakap macam tu. So diorang pun lepak, jam pun dah menunjukkan pukul 11 lebih. Mereka pun dah mengantuk, diorang tutup TV. So diorang pun masuk ke dalam bilik. So sampai Azmi ni dia tidur dekat atas katil lah. Si Yusak ni suka tidur dekat bahagian lantai, tapi ada toto lah yang balik situ. So sebab Yusak ni berbadan besar, so dia rasa selesa tidur kat bawah. So Azmi tidur atas katil. So waktu diorang nak tidur ni, Azmi ni tak boleh nak telapkan mata dia. Sambil-sambil lah dia pun main telefon macam biasa. Main telefon, belik-belik, tengok mesej, tengok gambar ke apa. So Yusak ni pun dah tidur. So sambil-sambil dia tengok. Tiba-tiba dia terdengar bunyi cakaran
bunyi orang cakar dekat dinding rumah tu. Sebab rumah diorang ni rumah kayu. So diorang dengar bunyi cakaran macam tu. So dia macam, bunyi apa tu? Dia macam, tak ada apalah, ni maybe kucing lah ni kot main ni kan. Tapi dia macam sekali lagi dia bunyi lagi, dia dengar. So dia Azmi ni rasa macam ni. So dia teringat yang Yusuf pun ada cakap kalau dengar bunyi apa buat tak tahu. So dia pun biarlah. So dia pun sambung tengok telefon. Dia pula sakit perut. Dia macam alamak nak berak pula. So dia cakap okeylah, fine lah. Dia pun pergi. Dia pun keluar daripada bilik, dia pergi ke arah dapur. Rumah kampung dia ni adalah rumah kampung jenis lama, iaitu toilet berada di luar kawasan rumah. Tapi dia nak ikut shortcut tu, dia tak payah ikut pintu depan, dia boleh ikut pintu belakang. Iaitu dekat dapur ada satu pintu, yang jalan sikit dekat situ ada satu toilet. So dia pun pergi ke toilet. Dia pun masuk, buang hajat apa semua. So dah habis buang hajat semua, dia pun biasalah nak keluar dari bilik, tiba-tiba dia terdengar bunyi Yusuf panggil dia. Meh. So si Azmi ni pun jawab lah, Jap, aku dalam toilet, kejap. So dia pun buka pintu, dia keluar, dia tengok, tak ada pula Yusuf ni. Yusuf, kau jangan main-main lah. Kau ni, kau ingat aku takut. So dia pun jalan masuk ke rumah. Sewaktu dia masuk ke rumah, dia nak tutuplah pintu dapur tu. Sewaktu dia nak tutup pintu dapur tu, alis mata di hujung-hujung dia ternampak sesuatu. Dia ternampak sesuatu yang lain macam. Waktu itulah dia bau haruman yang wangi sangat, seperti bau bunga. Dia pun macam perlahan-lahan dia memandang ke arah objek tu. Dia pun tengok. Bila dia tengok, dia nampak sesusuk tubuh wanita berpakaian putih dengan rambut yang sangat panjang. Dia nampak dia terus badan shaking macam tu. Dia seolah-olah tak boleh bergerak. So dia pandang, mata dia memang memandang ke arah makhluk tu, dan makhluk tu pun pandang ke arah dia, seolah mereka bertentangan mata. So makhluk tu macam perlahan-lahan nak datang ke arah dia. So dia, Azmi tak boleh bergerak je. Dia cuba untuk melawan supaya dia boleh bergerak, tak boleh bergerak. So dia rasa macam dia nak panggil Yusuf pun tak boleh. So dia pejam mata dia laungkan dalam hati dia, Allahu Akbar. Dia terlepas. Sewaktu terlepas, dia tutup pintu. Dia terus nak masuk ke arah bilik. Jalan nak pergi ke arah bilik. Dia rasa macam sewaktu dia nak masuk ke arah bilik, dia tengok Yusuf tak ada dekat dalam bilik. So dia ingat macam dapat suara tadi, macam Yusuf aku cari aku. So dia keluar, dia tengok Yusuf tengah duduk dekat ruang tamu. So dia pun pergi dekat ruang tamu. Dia duduk. Yusuf, kau panggil aku tadi, aku dalam toilet. Aku keluar, aku nampak benda tu lah Yusuf. So Yusuf ni diamkan diri macam tunduk. Dia hanya macam tu. So si Wan Azmi ni pun bercerita, aku nampak perempuan tu macam nak datang dekat aku, tak boleh bergerak, aku tak tahu. Aku macam
Aku cuba lawan sampai aku dah boleh bergerak. Aku terus pergi ke bilik. Aku masuk bilik, kau tak ada. Aku tengok, kau kat luar. Aku cerita kau, si Yusak ni masih mendiamkan diri dan dia So Azmi macam, apa ni Yusak, aku tengah bercakap dengan kau ni. Kau ni bagilah respon sikit. Tapi si Yusak masih diamkan diri dan macam tu. So Azmi ni macam, malahlah aku cakap dengan kau. Dia pun bangun, dia terus pergi ke arah bilik. Bila dia masuk dalam bilik, dia masuk je kan, ada kat bilik ada macam langsir. So dia selak langsir, dia masuk, dia ternampak Yusak berada dekat dalam bilik, tengah tidur. Dia berdiri di depan Yusak dan tergamam. Dia berfikir, aku cakap dengan siapa tadi? So dia rasa macam berani tak berani. Dia cuba keluar dari bilik dan dia cuba mandang ke arah ruang tamu. Perlahan-lahan dia memandang, dia tengok Yusak tak ada dekat luar. Tapi siapa yang dia bercakap tadi? Dia pun masuk dalam bilik, dia terus atas katil, dia tarik selimut, dia fikir macam, aku tak nak fikir dah. Dia nak tidur. Sewaktu dia nak pejam mata, tiba-tiba terdengar bunyi siaran TV. Sedangkan TV tak ada siapa pasang. Tiba macam, so bunyi tu macam, siapa buka TV ni? So dia kejut, Yusak, ada orang buka TV, Yusak. Yusak ni dia penat agaknya. Dia pun macam, dah apa gitu tu lah. Aku nak lah bro, aku nak tidur macam tu. Azmi ni macam, okey tak apalah. Sebab dia jenis yang moden, dia beranikan diri dia. Sifat bagus dia sebab dia beranilah, geng. Kalau aku memang tak lah, aku nak pergi, memang aku akan tidur, aku buat tak tahu, biarlah TV tu pasang sampai besok ke 3 hari lagi pun aku tak kisah. Tapi disebabkan dia berani, dia keluar untuk tutup TV. Sewaktu dia tutup dia TV, sekali lagi dia terdengar bunyi ketukan pintu. So dia macam, dah pukul berapa? Ada orang datang ni. So di antara berani dengan tak berani, dia cuba untuk membuka pintu. Dia tengok mana tahu cousin dia datang ke apa ke. Dia cuba tanya, siapa kat luar? Siapa kat luar? Tapi diam. Tapi pintu masih lagi terketuk. So dia buka pintu. Dia tengok. Sekali guys, apa yang memeranjatkan adalah dia nampak susuk wanita yang dia nampak pada awal tu berada di hadapan dia guys. Berada agak jauh dia, tapi dekat depan rumah dia tu ada satu pokok. So benda tu betul-betul ada dekat pokok tu yang sedang memandang dia. Tapi kali ni dia boleh bergerak. Dia memandang benda tu dan makhluk tu pun memandang dia. Seolah tengah melambai memanggil dia macam, Azmi. Dia nampak benda tu lambai panggil dia. Dia macam, apa ni ya? Betul ke ada hantu ni? Betul ke ni hantu? So dia pun macam, memang betul lah. Aku rasa benda ni memainkan aku. So dia rasa macam dia nak pergi ke depan, tapi dia ada perasaan takut. Dia duduk dekat depan pintu tu sambil dia baca ayat kursi daripada jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
Allahumma fis. Tiba-tiba guys, makhluk tu mengilai. Guys, dia dengan baca ayat kursi tu tak habis, dia tutup pintu dan dia lari masuk ke dalam bilik. Dia terus tidur dan dia memang dah tak nak apa bunyi pun, dia dah tak nak. Dia pejam mata sehinggalah dia terlelap guys. Dan besok pagi bila bangun, Azmi ni badan dia panas. Memang panas. So Ustaz ni macam cakap, "Man, kau are you okay?" Tengok badan dia memang panas. So bawalah dia pergi klinik pada pagi tu. So bila pagi dah lepas pergi klinik, dapat ubat, balik ke rumah tu balik. So Azmi ni ceritakan apa yang terjadi dekat Ustaz. So tapi Ustaz ni ada cakap lah, "Meh, you want me to I bring you to jumpa Ustaz ke apa?" So Azmi ni kata, no need, I'm okay, I'm alright." So Azmi ni pun dia melawan sakit tu, demam tu dengan keberanian dia lah. So itulah cerita yang aku nak kongsi kat korang. Azmi ni seorang yang macam dia berani, tapi ada walaupun ada takut-takut, dia akhirnya dia percaya akan kewujudan hantu. Sebab sebelum ni dia percaya jin, makhluk-makhluk ni semua, tapi dia rasa macam dalam zaman dunia sekarang yang moden ni tak ada hantu. So bila apa yang terjadi dekat dia, akhirnya dia dah tahu dah akan kewujudan hantu tu dan dia percayalah yang hantu tu wujud. Okay guys, itulah cerita yang aku dapat daripada Wan Azmi Wan Majid ni, seorang peguam yang moden pun percaya. So bagi aku guys, benda makhluk-makhluk halus ni memang kita sebagai orang Islam kita kena percaya. Cuma jangan terlalu taksub atau terlalu takut. Sebab bila kita takut ni, dia akan menjerumus kita ke benda-benda yang tak berapa bagus. So guys, akhir kata daripada aku, kita kena keep strong, kita kena kuat. Ingat, apa segala yang terjadi dalam dunia ni semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, sampai sini saja cerita aku. So korang jangan lupa komen, like, share, dan kalau korang nak kongsikan pengalaman korang dekat aku, korang boleh komen dekat bawah. So nanti aku akan baca. So aku tengoklah cerita-cerita mana yang menarik, aku akan kongsi dekat orang. Okay guys, so ini saja cerita daripada aku. Peace. Bye.